Yang mana satu mereka itu yang berjaya melakukan ahsanu amalan. Amalan itu amanah ya. Ahsanu itu yang baik. Jadi Allah nak tengok siapa berjaya. Bila ujian, cikgu bagi soalan 1 tambah 1, dia letaklah A, B, C, D, E jawapan berbeza. Cikgu tak akan paksa jawapan satu. Kalau tak, namanya tak ujian. Jadi kawan-kawan, kita kena sedar untuk buat amal baik ni, Allah tak pernah paksa. Allah perintah tapi tak pernah paksa. Maka terpulanglah kepada individu kita. Siapa nak berjaya dia berusaha, siapa nak gagal hidupnya biasanya dalam keadaan yang lalai. Jadi kita peganglah ayat tu kuat-kuat. Jangan atas bumi ni memang cantik. Tengok banglo besar. Oh cantiknya, tertarik. Kalau aku dapat ni, Jadi mereka berniaga, subuh tak solat, subuh pun tak solat. Tengok kereta pula besar. Wah, aku target nak dapat beli. Jadi kerja, zuhur tak solat, asar tak solat. Jadi maksudnya dulu akhirat. Baik, tuan-tuan. Ayyuhum linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ini sama seperti mana yang saudara-saudara dah hafal. Tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk tu kum tu kamu. Kat sini ni kum ni mereka. Konsepnya sama lah. Nak berluar tu maksudnya menguji. Jadi Allah jadikan kita hidup tentang muka bumi ini untuk Allah uji kita, berjaya tak berjaya kita buat ahsanu amala. Jadi kawan-kawan jom kita berusaha untuk melakukan ahsanu amal. Pukul 10 malam bawa aku pukul 11 malam, 11.30 malam, ngantuk mata tidur pukul 11.30, pukul 9.30 sampai 11.30 ada 2 jam. Nah, 2 jam masa. Siapa yang berjaya buat ahsanu amalan dalam tempoh 2 jam? Dia banyaklah amal yang boleh buat dalam tempoh 2 jam. Kita boleh tengok bola, kita boleh baca Quran, boleh baca Quran dan tengok makna terjemahan. Semua boleh. Jadi siapa berjaya, siapa gagal? Hari Sabtu, hari Ahad ada kuliah duha, ada kuliah sana, dianjurkan majlis ilmu kan. Dan kita ada basikal juga, boleh kaya basikal 6 jam, boleh kaya bersama dengan bergelak-gelak dengan kawan-kawan kan. Semua kita boleh buat. Allah tak pernah paksa kan. Jadi terpulang kat masing-masing. Siapa mereka yang berjaya pilih buat amal yang baik kan. Ustaz, saya kaya basikal 3 jam untuk sihat jantung Ustaz. No problem, itu ahsanu amalan lah tu. Ahsanu amalan. Tapi kalau sampai 6 jam pergi tu rasanya tu nak masuk litur dalam kawi tu kan. Tengok perut dah boroi dah, takkan layak dah kan. Cukup lah sejam lebih macam tu untuk kita sihat badan gitu. Baik. Mengapa kita mesti pilih melakukan ahsanu amalan? Mengapa kita mesti pilih wah baik ni, amal baik ni? Kerana kawan-kawan, ayat depannya ialah wa inna laja'iluna. Dia terjemah ni telah tuan kan. Tapi sebenarnya salah tu. Bila ada huruf lam tu, maknanya benda tu belum berlaku lagi dalam bahasa Arab. Ini terjemah Indonesia ni, jadi silap sikit. Dia bukan telah, pasti akan. Dia benar. Kalau lam satu tu kawan, lam satu tu la tu maksudnya pasti akan. Saya pasti akan balik rumah petang. Ana la narji'u
ilal baiti, pasti akan balik ke. Jadi sesungguhnya kami pasti akan menjadikan gitu ya, terjemahan dia, ma 'alaiha, apa yang ada atas muka bumi ini, sa'i dan juruza. Kan ini kan ada pokok pisang, ada pokok mangga, ada pokok durian kan. Bulan 8, bulan 7 hujung rasa lepas raya kan. Dengan bulan 8 saudara boleh buat keluarga datang ke tempat. Hari tu ada yang derma-derma nak buat tempat yang saya buat tu kan. Boleh tak sebab tengok putih durian tu mau lebat sebab lebat. Pokok durian kan ya. Okey. Tapi nanti, suatu hari nanti Allah Ta'ala akan jadikan semua atas muka bumi ini jadi gersang. Tak ada air, tak ada kolam, tak ada tasik, tak ada sungai, tak ada laut. Apa benda tu Ustaz? Yang ni kawan-kawan akan lebih faham kalau kita pergi ke muka lepas tu. Ni 295 kita balik 296, 297. Tengok ni. Wa yauma, dan hari nusayyiru, kami jalankan al-jibala, bukit bukau gunung ganang. Apa maksud jalankan bukit bukau gunung ganang? Maksudnya hancurkan lah, berterbangan ya. Watara, dan kamu akan melihat, ini maksud yang tadi tanah gersang tadi, al-arda, bumi barizatan. Bumi kita ni nanti akan jadi rata, tak ada gunung, tak ada bukit, tak ada lurah, tak ada laut, tak ada gaul, tak ada sungai, dia gersang. Itu maksud tadi, iaitu apa tu kan, hari kiamat akan berlaku. Itu yang Allah nak beritahu lah. Jadi hidup kat dunia, hidup, mati, masuk liang lahat, hancur. Suatu hari nanti kiamat. Dan kita pun akan dibangkit semula. Bila bangkit semula, situlah Allah nak tengok malam-malam antara pukul 9 sampai pukul 11 apa kita buat. Masa tu Allah nak tengok. Kalau leka dengan bola, dengan badminton, dengan gusti, dengan tu, itulah yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malam-malamnya ngapal surah Al-Mulknya, ngapal surah Kahfinya kan, dia usaha walaupun dah tua dah tu, dia usaha juga. Seperti mana dilakukan dalam umpan ada 3 orang kan. Hari Jumaat sampai hari Ahad baru ni ada sekumpulan lebih kurang 23 orang, orang dewasa, semua pencen-pencen belaka dah cuba menghafal surah Al-Mulk 3 hari 2 malam di tempat Damai Al-Kahfi yang kita orang bangun buat ni tengok macam tak percaya je boleh ngapal kan. Mula-mula sampai tu susah ngapal ni, nak dapat satu ayat pun susah. Tapi bila hari Ahad pagi menjelang tengah hari, cukup suka masing-masing. Alhamdulillah Ustaz, dapat ijazah dah ngapal surah Al-Mulk. Dapat dia ngapal. Sebab apa? Sebab kita isi duhanya ngapal. Itu pukul 11 tu dia pergi mandi sungai lah. Ada jeram kan. Datang zuhur ngapal lagi. Kita susun manfaat masa. Ahsanu amala. Kawan. Ahsanu amala. Ayyuhum ahsanu amala. Lepas zuhur tak boleh ngapal, sebab lepas zuhur ni makan nasi ngantuk. Lepas zuhur suruh pergi cecah-cecah kaki kat kolam renang lah. Makcik-makcik dia turun kolam dia main sebab lepas zuhur kita pun tak boleh ngapal lah. Walaupun muda kan, muda ni maksudnya 60 ke bawah muda kan Bahasa kita tak bagi jogging, bahasa kita tak bagi santai, bahasa kita minta ngafal. Sebab Ustaz tengok sistem hidup Islam ni, lepas asar ni memang dia istighfar, dia berzikir sampai maghrib tu. Dah refer sistem hidup para tabi'in, para sahabat tu, lepas asar bukan masa jogging. Orang Melayu ni ikut orang putih. Petang tu lepas asar tu time masa untuk istighfar. Jadi kita minta doa kat surau istighfar taubat nyonya.
Lepas maghrib kita ajak ngapal lagi, lepas isyak ngapal lagi. Alhamdulillah dapat ngapal. Kawan-kawan yang muda-muda dah hafal dah surah Al-Mulk. Hafal Ustaz dua perkataan tabarakalladzi itu Ustaz. Okeylah tu daripada tak ada langsung. Jadi kawan-kawan kena juga masuk intensif ni. Untuk ahsanul amalah. Sebab apa? Sebab nanti kita bila sa'i dan juruzah, bila atas bumi ni nanti jadi gersang, ya, separuh ulama ahli sunnah wal jamaah kata yang kita sebut padang mahsyar tu, nanti bumi kita ni, ya, lepas Allah hancurkan gunung, hancurkan bukit, kambus sungai, kambus lembah, kambus laut tu, dah tak ada dah bukit gunung, dah tak ada dah lembah laut tu, dia jadi rata, Allah tukarkan jadi warna putih, dan daripada kubur tu pun Allah bangunkan. Ya, untuk kita berkumpul nak tengok JDT ke? Tak. Berkumpul ni Allah nak tengok kau buat apa waktu hidup. Ya. Hari Sabtu pagi nasi lemak dengan keluarga. Dah, ya. Lepas nasi lemak pergi Titiwangsa jogging dengan keluarga. Balik ke dahaga singgah pula ABC. Macam tu kan. Balik rumah Allah tengok kereta kotor sikit, basuh kereta pula. Debu pula ada dalam, vacuum kereta pula. Quran sepatah haram tak baca. Nah, isteri pula sibuk tu masak, suami basuh kereta, isteri masak. Siap masak. Azan Zuhur kat surau kat masjid tu dengar kat rumah tu. Buat tak tahu. Makan pula sama-sama. Bila perut dah sengkat, dah kenyang, Zuhur masuk dah. Aku tidurlah kejap dulu. Pukul 3 subuh ni bangunlah solat Zuhur. Ya, sebab perut dah sengkat. Kan biasanya tak berjaya tu bangun 3.30 tu, dia jadi 4:10 minit. Bila solat dah di akhir waktu, iftitahnya tak baca. Ini ahsanul amalah. Iftitah tak baca, surah apa baca rakaat pertama. Kalau solat Zuhur pukul 4, ni cerita, ini bukannya kawan-kawan buat ni, kawan-kawan semua ahli surga belaka, tak ada buat panggil tu, amin kan. Apa gelak senyum. Kalau dah salat lewat rakaat pertama, apa surah dibaca? Takut waladolin, amin pun tak ada. Dolin Allah badah rokok. Mana ahsanul amalannya? Ahsanul amalannya iftitah dibaca, surah dibaca. Kalau kawan-kawan solat awal waktu, yalah, kalau bukan waktu jabat, kan hari cuti itu Zuhur tu bolehlah rakaat pertama baca surah Baqarah lah. Kedua Ali Imran. Okeylah Syekh. Ada kelarang asyik inna ataina ya, tanya makan bertukar rezeki. Kan surah tak bertukar kan, ya. Jadi ingat nanti depan Allah Taala tu untuk Allah tengok apa kita dah buat. Apa ingat Baik kawan-kawan sekalian, Allah nak bagi kat kita satu contoh cara hidup yang bagus. Apa dia? Ayat 9 ni Ustaz langkau lah. Kawan-kawan tengok je situ. Ashabal kahfi tu. Ya. Ashabal kahfi war raqimi. Kita semua tahu kan? Ya, Ashabul kahfi tahu ya? Berapa orang semua dia? Macam-macam lah dia teka. Ada kata 5, 6-nya anjing, macam tu kan? Ada kata 7, 8-nya anjing. Ada ayat depan tu. Baik. Yang Ustaz nak tunjuk hari ni ialah yang ni. Cuba pacak mata tengok. Kita belajar sikit. Itu tak apalah. Itu saat ketika contohlah ya. Itu. Berarti pada perkataan awal. Kita baca Quran kan kita jumpakan wa ma'wahu jahannam, ma'wa mim hamzah mati waw ya tak ada titik, ma'wa tu tempat akan pergi ya. Perbuatannya awal. Cuba tengok perkataan tu. Kalau dalam bahasa Melayu moden budak sekolah sekarang ni, ia perkataan aktif atau pasif. Ini budak sekolah belajar, kita dulu tak belajar.
Kita dulu tak ada tu dah. Ya, dalam bahasa Arab ada bina maklum, bina majhul. Dalam bahasa Arab ada. Yang bahasa Melayu yang moden ni pun ada. Budak kita sekolah. Ya, anak cakap tu, "Baba ni pasif ke aktif?" Mana aku reti. Aku dulu belajar i tanda tak tanda kan. I tanda apa yang dia. Jadi kawan-kawan sekalian, kita nak menjadi manusia yang buat ahsanu amala, yang buat ahsanu amala secara konsepnya ialah aktif. Ya, secara aktif. Sebab apa? Sebab Allah cerita kita dalam surah Kahfi ni, budak-budak al-fityatu tu, maksudnya al-fityatu actually not youth. Kalau youth dia panggil syabab. Al-fityatu meaning teenagers. Our teenager, thank you very much. In Malay, remaja. I don't know, recently when I look to Arabic, suddenly come English. Gifted from Allah Subhanahu Wa Taala. I don't know why. Maybe Allah qada coming. Maybe next year I must start a German or to spread dakwah. Dua minggu lepas ada rombongan kawan-kawan kita Persatuan Pendakwah Mamak Salih semua, ya, daripada Eropah tu datang ziarah KL. Dia buat convention kat sini, ya. Ustaz tak dijemput, ya. Tapi one of them called me. Dia kata, Doc, can we visit you at National University? Oh, come. Ahlan wa sahlan. Ya. Datang tu, ingatkan nak mengembirakan. Rupanya dia datang nak tutup kita. Dia tanya kita ni ngajar mana? Kita kata ngajar surau, ngajar masjid lah. Selain daripada ngajar universiti lah, profesor tu kan, ya. Dia kata, berapa umur yang hadir masa kau mengajar kat surau masjid? Berapa umur kebanyakan yang hadir surau masjid? Akil balik, ya. Akil balik ni maksudnya 61 ke atas. Itu realiti yo. Masa kerja tak kena surau. Dah pension kau kena. Pension tu 61 atau akil balik. Kita jawablah average, ya. 60s above. Dia kata, our issue is Malaysia fail to develop new Islamic generation because Da'i busy 24 hours to spread Islam among penghuni liang lahat. Kalau nak bertujuh, esok lusa mati. Kan? 2 minggu sampai hari ini Ustaz dah batalkan mengajar 7 masjid dan surau. Yang Ustaz analisis balik, yang hadir itu ialah duduk menyandar kat dinding. Orang tua-tua, orang muda-muda tak boleh nyandar. Suruh ambil Quran pun tak ambil, suruh tengok ke depan pun tak tengok. Dia duduk tunduk menunggu isyak. So I made decision, I don't want to waste my time for that generation. But for surau Petronas, I come here because in front of me the medium generation. Ada yang masih melahirkan anak lagi, masih beranak kan, ada anak kecil. Boleh kita bentuk supaya kita boleh lahirkan generasi al-fityatu
yang punya sifat awal. Tu poin nak beritahu tu. Kita nak lahirkan generasi kita ini remaja yang dia pilih sendiri. Bila pukul 8.30 ambil uduk, pakai baju, tutup aurat, dia capai Quran sendiri dan dia baca sendiri. Without command from us as a parent. Tak perlu. Juga yang dewasa-dewasa ni kita nak bersifat awal. Maksudnya individually, personally, you can take the Quran and sepak muka surat to recite not less than 1 hour. Tak payah bangun-bangun, duduk kekal depan Quran tu. Kita boleh buat, tapi kita kumpul ramai-ramai kat surau, kumpul ramai-ramai kat masjid. Macam kami kumpul yang dewasa Sabtu Ahad kan, untuk nampak surau. Memang boleh mampu sebab suasana tu suasana menghafal. Tapi untuk awal, untuk usaha sendiri, gagal. Bukannya remaja je, bukannya anak-anak kita je. Kadang-kadang kita sebagai bapa, sebagai ibu, gagal. Kita mengharapkan semangat daripada kawan-kawan. Jadi ini yang kita nak bicara ini. Atas muka bumi ini adalah ujian kita. Allah nak tengok siapa yang mampu untuk memilih buat amal baik. Siapa yang pilih? Kita memilih ke orang lain yang pilih kan? Orang lain yang pilih kan? Tak, kita yang memilih. Sebab apa? Konsepnya budak-budak muda ini, teenagers ini, remaja ini mencari tempat berlindung. Jadi dia itu diarahkan mencari ke dia yang mencari? Dia yang mencari. Jadi jom kita usaha bentuk diri kita dan keluarga kita supaya mampu menjadi seperti ini. Minggu lepas kita dimalukan oleh anak. Hari Selasa, kena masuk Rajab kan, orang tu sebar kan, puasa Rajab ni hadis palsu, puasa Rajab ni hadis palsu. Tak ada salah puasa tuan-tuan. Untuk beramal, sebarkan, jangan buat, jangan buat, jangan buat. Maksiat tak pernah pula disebarkan hadis tentang celakalah orang yang menutup aurat, celakalah lelaki yang ikut punggung perempuan berjalan kat depan. Tak pernah pula sebar hadis bangang subuh ustaz-ustaz. Nak buat amal baik, keluar je hadis palsu. Jadi hari Selasa ustaz panggil anak makan. Sarapan, sarapan. Sarapan. One of my children age 10 answer, Baba, hari ni kita puasa. Kata, puasa apa? Semalam kita puasa, hari ni Selasa. Kita dah masuk bulan Rajab, jadi nak banyak sikit puasa. Jadi siapa malu? Anak malu ke ayah malu? Bukan dimalukan, kita termalu. Jadi kawan-kawan sekalian, generasi kita ni kita boleh bentuk untuk dia berdikari memilih buat amal. Okey. Wahai kawan-kawan sekalian, what time now? 3.5. Kalau sempat nanti saya tunjukkan, kalau tak nanti saya boleh tunjuk, tengok dalam telefon ni. Saya beritahu bulan lepas, kita duduk dengan budak-budak remaja 16 tahun, Fitiatu ni 17 tahun, tapi perempuan yang problem, yang telah melakukan kesilapan, kan? Maksudnya dia mengandung, dia baru lahirkan baby, jadilah duduk 3 hari di resort yang saya buat tu. Kita kejut dia pukul 5 pagi. Bukan kejut, sebab saya nak pegang pasal awal ni. Malam tu kita pesan dia, anak-anak besok pukul 5 pagi kat surau, Ustaz takkan kejut, usahalah sendiri. Tapi pukul 4.45 tu kita ngaji Quran sekali guna mikrofon di surau ni. Jadi alhamdulillah pukul 5 tu semua datang surau. Jadi solat witir 3 rakaat, ahsanul amalan,
Kemudian ada baki lagi lebih kurang 30 minit nak azan subuh tu, kita orang baca Quran. Kan? So hari Rabu buat, hari Khamis pun buat. Jadi bila hari Khamis, bila habis baca Quran sebelum azan subuh, Ustaz cubalah tanya, nak dah tutup semua Quran? Dia orang tutup Quran kan. Ustaz nak tanya boleh tak? Ustaz, pernah tak mak ayah anak-anak buat macam ni di rumah? Tak ada jawapan mulut, tak ada jawapan perkataan. Jawapan dia budak-budak tu nangis. Tu ceritanya usaha kita kan. Dia nangis. Tak kata, kenapa pula nak nangis pula? Dia kata, kalau ibu bapa kami buat macam ni, kami takkan jadi macam ni. Tengok. Itu jawapan. Kalau ibu bapa kami buat macam ni, maksudnya kejutkan kami, baca Quran sebelum subuhnya tu kan, kami tak jadi macam ni. Jadi tuan-tuan, bila generasi kita al-fitiyah tu ni terseleweng akhlak, jangan kutuk dia. Jangan kutuk dia. Dia sangat akal fikirannya tak berapa nak matang. Yang dah matang tetapi dijadikan tak matang ialah ibu bapa. Lalu saya, kalau kita buat macam ni, duduk kat sini sebulan boleh. Inilah yang kami nak dibimbing. Lalu kita biarkan dia awal. Maksudnya hadir ke surau tu datang sendiri, tak ada kita jerit-jerit, surau tak. Kita nak didik dia. Jadi maksudnya kita boleh bentuk generasi al-fitiyah tu untuk memilih ahsanu amalan. Baik. Jadi budak-budak muda ni pergi ke mana? Berlindung di mana? Berlindung ke dalam gua. Ini kita nak cerita lagi. Gua dalam bandar ke di luar bandar? Gua ni dia mesti letak di bukit. Mana ada gua kat tanah rata? Kena masuk dalam tanah kan? Ni sat bukit. Bukit tu biasanya memang kat tepi-tepi gunung je di jauh di pedalaman. Jadi bila budak ni pergi ke gunung, pergi ke gua ni, maknanya budak ni datang daripada mana? Daripada bandar. Kau kan nampak tak ke situ? Tak payah Ustaz beritahu, nampak tak benda ni? Apa tersembunyi di sebalik? Generasi yang Quran cerita kat kita ni, sebenarnya Allah perintah kita, tapi dalam bentuk cerita. Orang Melayu ni tak faham kalau perintah dalam bentuk cerita. Macam kita suami kata kat isteri, kalau ada pisang goreng petang ni bagus ni. Kan kita cerita je. Bini je ni otak tak reti. Dia buat sedap dia tu. Dia sambut tu. Sorry ya, kata. Sedap dia tu. Tapi dia tak buat, dia tak ada goreng apa-apa. Gitu kan. Dia buat bila suami dia kata, kalau aku menikah di satu, bini baru ni goreng pisang tu aku bagus, baru dia pergi pisang. Baik, jadi Quran bentuk cerita, tapi Allah suruh kita buat benda ini. Maksudnya kita ibu bapa mesti berusaha. Untuk macam mana? Generasi muda tinggalkan kemewahan, kemodenan bandar ni, lari ke Al-Kahfi ni untuk dapat apa? Tengok depan. Faqalu rabbana atina. Faqalu tak apa. Tu. Apa dia nak? Rabbana atina min ladunka. Wahai Tuhan, berilah kami daripada sisimu. Itu yang dia cari. Maknanya anak-anak kita ni, remaja ni, ditinggalkannya hiburan-hiburan dalam TV-TV macam-macam channel 2, 3, 4, 8, 7, macam-macam tu. Ditinggalkan yang lara, yang tak manfaat tu. Dia pilih cara ahsanul amalan demi untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dapatlah generasi macam ni, tak payah kau nak kempen-kempen politik apa-apa dah. Memang negara Malaysia ni negara Islam dah.
Ini kadang-kadang pungkang sana sini, bergaduh sana, tapi anak masing-masing kaki roh juga. Bapak berpidato atas pentas, anak mau berjoget, gegari apa punya. Sebab ahsanul amalah tu tak diterap. Yang nampak ni ahsanul amalah hanya bila jadi wakil rakyat, tu je ahsanul amalah. Tak kawan-kawan. Ahsanul amalah ni 24 jam. Jadi budak muda tadi tinggalkan banyak, tinggalkan internet kalau sekarang lah kan. Tinggalkan internet, tinggalkan siaran-siaran, tinggalkan hiburan-hiburan, tinggalkan shopping kompleks, tinggalkan taman rekreasi, tinggal semua tu. Pergi masuk gua yang tak ada apa-apa siaran, tak ada apa-apa kemudahan, tak ada telefon, tak ada WhatsApp, tak ada apa. Demi untuk dapat apa kawan-kawan? Rahman Allah Subhanahu wa taala. Kita sanggup tinggalkan benda-benda lain itu untuk dapat rahmat Allah. Jawapannya I can challenge you. What I found is when you salary around 3,000, TV lebar ni contohnya. Bila you naik gaji 11,000, TV ni makin kecil makin besar. Kekal besar ni ke makin bertambah besar. Naik gaji 18,000, kekal lebar tu, kekal tertumbuk atas meja, tukar tampal kat dinding pula. Which is you already know and confident. Yang tersiar tu yang banyaknya dosa ke pahala? Yang tersiar banyak pahala ke banyak dosa? Hei, jawab lah. Kau bisu pasal apa? Kita dah hafal benda tu, tak sanggup tinggal. Walhal umur kita berapa lah? Ini yang tinggalkan bandar ni al-fityah tu. Bodoh sangat perangai kita. Tak sanggup berpisah dengan benda-benda lara untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sanggup. Takut. Apa kami nak hidup Ustaz kalau tak ada benda-benda tu? Jawab macam tu pula. Jadi surah Kahfi ni ajar kat kita, budak-budak muda ni al-fityah tu, apa actionnya? Awak ke mana Al-Kahfi untuk dapat apa? Rahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah ahsanu amalan. Kita daripada kampung, petang-petang pakai kain pelekat, seluar pendek, selempang kat bau, pergi ngaji Quran dulu. Petang-petang pukul 6.30 berduyun-duyun pergi ke masjid surau, ke rumah lebay-lebay ngaji Quran di kampung dululah. Ni adik-adik muda-muda mungkin tak mengalami suasana ni. Kami dulu mengalami. Lepas isyak baru balik ke rumah, baru makan nasi. Lepas isyak tu pula mak pagi pula, kau baca lam yakunil ladina kafaru ni apa tak apa. Dia bimbing macam tu untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggalkan kampung, pergi bandar. Petang-petang apa? Malam-malam apa? Hancur, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak rahmat macam mana kalau orang putih berpeluk bercium? Nak rahmat macam mana kalau Hindustan berjoget berpusing-pusing? Nak rahmat macam mana kalau Korea seksi-seksi? Indonesia berpeluk-berpeluk seksi-seksi lawa-lawa? Ada tak ada benda tu dalam rumah? Jawablah. Itulah ceritanya kawan-kawan sekalian. Jadi today I come here to call you all. We put the rahmatan on paper, letak kat dinding rumah kita. Jadikan itu sebagai vision hidup keluarga kita.
Kalau boleh, tulis ni rahmatan ni rahmatan ni perkataan tu tulis. Kalau boleh letak kat atas TV. Sebelah ke bawah ke atas tak dah, sebab TV tu tinggi kat dinding lah kan ni. Tak sebelah-sebelah. Jadikan vision keluarga kita. Sebab surah Kahfi mengajar kita. Rahmat itu jadi vision kepada budak-budak ini. Tu. Itu yang dikejar, bukan kepuasan diri yang dikejar. Jadi dia tinggalkan yang dia nak puas-puas tadi, bana tadi, makan gerai makan banyak macam-macam, boleh sampai pukul 3 pagi makan mi goreng di downtown yang diadakan. Kan ada yang gelak uptown, tapi ai gelak downtown. Downtown ni maksudnya meruntuh iman. Ya, kalau dah berjaga sampai 3 pagi, kalau budak tidur 3.30 baru lelap, bangun subuhnya pukul berapa? Orang tua pun kalau tidur pukul 3.30 susah nak bangun kan? Ya, itu namanya acara yang meruntuhkan iman. Baik, tinggalkan semua tu, pergi ke dalam gua yang tak ada apa-apa, sunyi, ada kelawar, dan nak dapat apa? Dapat rahmatan. Jadi jomlah kita ikut ayat ni, insya-Allah. Baik, untuk dapat rahmat Allah Taala kawan-kawan, inilah cara hidup. Kecil sikit. Inilah cara hidup. Lagi kecil. Wahai lana min amrina rasyada. Kawan-kawan tengok amrina, apa makna dia? Urusan kita, makan kita tu urusan. Berpakai kita ni urusan. Kerja kita urusan. Berkeluarga kita urusan. Semua tu kalau nak rahmat Allah Ta'ala, dia punya misinya mesti betul. Apa dia? Rasyada. Apa makna rasyada? Jadi jalan yang lurus, malam-malam kita isi rumah kita dengan bacaan Quran, itu jalan yang lurus. Kalau malam-malam drama cinta berahi, itu jalan yang apa? Kalau malam-malam generasi sebaya dan atas ni hak Hogan. Ada orang tahu hak Hogan? Yang muda pun tak tahu kan. Generasi kita tahu kan hak Hogan. Habis masa umur. Itu rasyada tak? Tak. Itu ceritanya kawan-kawan. Surah Kahfi ni mengajar kita Allahu Akbar kabira. Kan seminggu sekali kita baca, tapi kadang-kadang tak apa nak faham kan. Nanti insya-Allah saya umumkanlah kita buat kursus intensif tadabbur surah Al-Kahfi. Nanti masing-masing register. What is this? Gambar tadi. Oh. Habis. Jadi nanti kita sambung lagi tengok surah Kahfi ni, banyak lagi cerita bawah tu. Ada sesuatu ni Ustaz Sepul nak tunjuk. Entah apa nak tunjuk tak tahu. Prof. Wah, aku ni profesor. Betul, nak tunjuk je. Tekan apa? Tak ni. Yang berikut ni. Ini bulan lepas ada yang menderma untuk bangunkan satu tempat ni. Dia sendiri. Inilah dia yang telah kita bangunkan. Satu resort. Spiritual resort. Yang kita namakan Damai Al-Kahfi. Dari surah Kahfi kan, daripada taman-taman bandar ni datang ke sana. Kita pergi untuk bangun. Ini swimming pool, boleh berenang. Semua dah siap dah ni. Ni kita pukul 4.30 pagi kita qiyamul lail. Ini Astro buat rakaman. Ni surau. Surau ni pada pokok cengal, pokok merbau. Ni untuk anak-anak, budak kecil mandi sini. Kalau mak dia pun boleh mandi sini.
Yang ni bukan sub ni. Ini dalam chalet. Ada ruang tamu, ini ruang tamu. Ini package yang kita tawarkan untuk 3 hari 2 malam menghafal Al-Quran atau chalet-chalet lah. Mana lagi? Ni dalam bilik tidur. Luar sangat-sangat. Kalau setakat kawan-kawan ada anak 6 orang tu, satu chalet. Itulah ustaz bersama bonda ustaz, adinda ustaz, kekanda. Ni surau. Kalau kawan-kawan nak buat gathering keluarga kami, insya-Allah akan membantu memberitahu Quran, baca, tajwid dan memahami Quran tidak kurang daripada 10 jam. Bermula Jumaat malam tu datang tu. Kalau sempat maghrib itu kita solat sama, tak sempat subuhlah kita mula. Jadi sambil ada sungai, gambar sungai tak ada, dia ada jeram. Ada jeram. Ada jeram, ada sungai. Ini package yang disusun lah. 5 pagi kita bangun, solat witir, kemudian baca Quran. Kemudian solat subuh jemaah, tadabbur Quran. Dapat 2 jam lah. Sarapan, kemudian kita tadabbur Quran lagi dalam sejam setengah. Pukul 10 ni kawan-kawan layan anak lah, untuk sungai, swimming pool semua dia, untuk rekreasi namanya Santai Al-Quran. Santai keluarga bersama Al-Quran. Kemudian pukul 12.30 kita naik surau balik, baca Quran lagi. Kemudian solat zuhur jemaah, makan tengah hari. 2.30 tadabbur Quran lagi, tapi tak lama, sekejap pukul 3 santai lagi, jalan-jalan. Pukul 4 naik ke surau, baca Quran lagi. Malam pukul 7 tu start sampai pukul 11 kita belajar Quran. Jadi 2 hari tu 4 dan 11 jam dengan Quran intensively. Boleh ikuti ni di Damai Al-Kahfi Facebook. Ada alamat dia kot. Tu Damai Al-Kahfi. Tempatnya itulah Batu 20. Untuk tunjukkan apa yang disumbangkan bulan lepas lah. Jadi yang bulan lepas tu saya guna buat pejalan kaki, jalan-jalan kaki. Orang pergi surau kan. Sebab kalau hujan lebat dia jadi macam sawah. Sebab dia lembah kan. Jadi kita buat jalan kaki. Yang bulan lepas lah ada 1,000 lebih kan. Kita buat pejalan kaki. Jadi kawan-kawan kalau buat hari keluarga apa ke, boleh di sini. Yang isi tadi kuliah subuh semua tu, yang tu tak perlu dibayar. Yang dibayar hanya penginapan dan fasiliti semua tu lah. Kita maintain dengan orang gaji, orang tukang kebun semua tu. Yang penyampaian ilmu tu ustaz yang tanggung. Ustaz yang gabung. Sebab niat nanti ustaz buat tempat ni ialah untuk pujuk kawan-kawan berlama-lamaan dengan Al-Quran. Kita jemput pencetus ummah, imam muda, ustaz-ustaz kita yang biasa membimbing ni untuk bimbing kita. Kita bayarlah sekali dia datang satu ahad tu, kita bagi dia berikan RM2,000. Yang tu kami yang tanggung sponsor daripada kawan-kawan. Ramai juga kawan-kawan datang, ustaz, saya booking ustaz ni ustaz. Dia yang bayar. Jadi bayaran tu untuk penginapan, makan minum tunai di kantin. Baik, macam tu lah. Nanti bolehlah tengok. InsyaAllah siapa ada bini 3 bolehlah bawa kan. Chalet tu dekat-dekat. Boleh insya-Allah. Wallahu a'lam, itulah nak tunjuk sikit apa yang diderma tu supaya kawan-kawan nampaklah apa yang kami telah buat.